Di samping itu juga, penerbitan ayat terbitan ini juga berlaku dalam pengguguran frasa nama selepas kata kerja pasif. Sebagai contoh, Ahmad sedang dimarahi oleh ayahnya. Makna kata dalam ayat aktifnya, ayah sedang memarahi Ahmad. Jadi kita boleh melihat ayat pasif tersebut, iaitu bapa ialah frasa nama yang hadir selepas kata kerja pasif, iaitu dimarahi. Jadi kita boleh menggugurkan frasa nama yang hadir selepas kata kerja pasif itu, iaitu kita boleh melihat Ahmad sedang dimarahi oleh bapa. Kita gugurkan bapa, Ahmad sedang dimarahi. Ayat itu tetap menjadi ayat yang masih lagi mempunyai makna yang utuh dan difahami oleh para pelajar. Dan begitu juga dengan saya lah. Apabila saya menggugurkan frasa nama ayah itu, ia masih lagi dapat berfungsi sebagai ayat yang penuh dan makna yang penuh. Antara contoh lain yang boleh cikgu berikan kepada anda ialah bola itu disepak oleh Ahmad. Disepak oleh Ahmad. Frasa nama Ahmad hadir selepas kata kerja pasif disepak. Jadi, kalau kita gugurkan Ahmad, bola itu disepak. Masih lagi mempunyai ayat yang gramatis dan makna yang penuh. Jadi, kita bergerak pula kepada ayat terbitan jenis klausa relatif. Jadi, klausa relatif ini terbahagi kepada dua, iaitu pengguguran frasa klausa relatif dan perluasan klausa relatif. Jadi kita melihat pengguguran klausa relatif. Kita melihat ayat itu. Orang tua yang memakai baju biru itu ialah ayah saya. Jadi sebenarnya orang tua itu dia merupakan pancangan kepada orang tua memakai baju biru, orang tua ayah saya. Jadi nampak tidak? Orang tua untuk memakai baju biru itu dan orang tua ayah saya. Orang tua itu ialah frasa nama klausa relatif yang hadir, yang digabungkan tapi digugurkan menjadi satu, sehingga terbentuklah orang tua yang memakai baju biru itu ialah ayah saya. Sama juga dengan perluasan frasa relative subject. Budak yang meminjam buku itu ialah adik saya. Jadi ayat ini sebenarnya mempunyai perluasan pada bahagian subjek ayat itu. Jadi sebagai contoh, budak yang meminjam buku itu ialah adik saya. Sepatutnya budak itu meminjam buku. Jadi apabila saya pancangkan budak yang meminjam buku itu adik saya itu, ia berubah kepada dua. Budak itu meminjam buku dan budak itu adik saya. Jadi nampak tak? Pada frasa nama itu telah ditambah dengan unsur frasa nama, iaitu budak, yang mana ia telah menjadi pancangan ataupun perluasan kepada frasa subjek yang ada pada ayat itu. Jadi berakhir sudah kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap bahawa dengan perkongsian tentang ayat terbitan ini dapat memberikan banyak pengetahuan untuk kita mengenal pasti jenis-jenis ayat terbitan. Bukan itu saja, awak semua bukan saja dapat mengetahui jenis-jenis ayat terbitan, tetapi dapat juga mengaplikasikan ayat-ayat terbitan itu dalam pembinaan ayat. Jadi, cikgu nak mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberikan perhatian.